Apakah manfaat di intermittent fasting? Kan? Manfaat yang paling utama sekali, intermittent fasting ni, kita nakkan badan kita mengalami ketosis. So, apakah kelebihan ketosis? Ketosis adalah keadaan di mana badan kita menggunakan lemak sebagai tenaga dan menghasilkan jasad ketone sebagai tenaga untuk sel-sel kita. Kelebihan utama sebenarnya dia dapat menjadikan kita membakar lemak. Sebab lemak yang tersimpan dalam sel-sel kita susah nak keluar selagi paras insulin kita tinggi. Dengan berpuasa dan mengalami ketosis, paras insulin akan jadi sangat-sangat rendah. Dan ini akan membuatkan mood tubuh kita dalam mood membakar lemak. So, manfaat yang pertama sekali buat intermittent fasting adalah menurunkan berat badan dengan membakar lemak. Dia yang best. Yang kedua, apakah kelebihan dia? Pengamalan ketosis akan menyebabkan badan kita mengalami pemulihan dari masalah rintangan insulin. Sebab dengan kita mengamalkan ketosis, sel-sel kita akan menggunakan ketone bodies ataupun lemak sebagai sumber tenaga, yang mana ini akan menyebabkan penggunaan karbohidrat menurun dan ini akan merehatkan pintu insulin di sel dan akhirnya akan menyebabkan kita punya sel mengalami pemulihan rintangan insulin atau meningkatkan sensitiviti insulin. Ini akan membantu sebenarnya pesakit diabetes untuk pulih dari penyakit diabetes dan pesakit-pesakit yang ada masalah pre-diabetes, pesakit yang ada masalah metabolic syndrome akan pulih. Lagi satu kelebihan intermittent fasting ialah dia menghilangkan perut boroi. Sebab lemak di belakang perut sebagai intra-abdominal fat sangat susah nak dibakar, melainkan paras insulin kita menjadi sangat rendah dengan mengamalkan intermittent fasting. Intermittent fasting juga bagus sebagai satu kaedah untuk mengawal keradangan. Seorang ada masalah sakit jantung, cardiovascular disease, patut mengamalkan intermittent fasting untuk mengawal keradangan. Satu lagi kelebihan intermittent fasting ialah dia membantu pesakit kanser untuk melawan kanser dengan lebih baik. Sebab sel kanser tidak boleh menggunakan ketone bodies sebagai sumber tenaga. Sel kanser hanya boleh menggunakan glukosa dari sumber karbohidrat. So, dengan kita mengamalkan intermittent fasting, badan kita akan convert kepada penggunaan ketone bodies sebagai sumber tenaga. Ini akan menjadikan kanser sel dalam tubuh dia kebulo, starvation of the cancer cell. Ini membantu supaya rawatan kanser itu lebih baik. So, orang ada masalah kanser sepatutnya mengamalkan intermittent fasting, cuma tempohnya adalah lebih panjang berbanding orang yang biasa. Satu kena faham ilmu dia. Ini antara apa kelebihan-kelebihan intermittent fasting yang boleh kita amalkan untuk bantu kesihatan yang lebih baik. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul.